Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada saudara ni. Saya Muhammad Mustafa Kamal Meluda, nombor meeting 66709. Okey, hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan tugasan kontemporari terhadap aksionaliti subsidi bahan bakar Malaysia markah sebanyak 30%. Dan tugas ini adalah daripada subjek public finance. Okey, CLO bagi subjek tugas ini adalah kaji sebab-sebab luaran positif dan negatif serta bincangkan secara cara untuk menginternalisasi berdasarkan artikel daripada kesan ekonomi, sosial dan alam sekitar subsidi bahan bakar kajian semula Malaysia ditulis oleh Ying Hu Lee, Ying Peng Si dan Lin Su. Okey, bahagian A, berdasarkan bahagian A tersebut, soalan pertama, tambah nilai tolak bagi subsidi minyak. Kajian ini mengembangkan model Comfortable General Equilibrium iaitu CGE dengan pecahan isi rumah mengikut tahap pendapatan untuk menilai kemungkinan kesan penghapusan subsidi tenaga terhadap ekonomi Malaysia. Dalam kajian ini juga menunjukkan bahawa penghapusan subsidi petroleum dan gas akan meningkat kecekapan ekonomi dan meningkatkan KDNK sehingga 0.65%. Defisit anggaran akan dikurangkan sebahagian besarnya setelah menghapus subsidi petroleum, terutama ketika kos subsidi yang dijimatkan tidak dianggarkan untuk pembelanjaan lain. Penggunaan pelepasan karbon berkisar 1.8 hingga 6.63. Dalam senario berbeza, hasil simulasi menunjukkan Malaysia akan menghapus semua subsidi bahan bakar dan menggunakan dana yang disimpan untuk mengurangkan defisit belanjawan atau pembelanjaan untuk sektor pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan lain. Okey, bahagian A lagi, kaedah yang digunakan untuk mengeluarkan isi-isi dalam artikel. Mereka membina model GCE Malaysia untuk menilai secara kuantitatif kemungkinan kesan pembaharuan kepada subsidi tenaga. Okey, itu kedua digunakan secara meluas dalam analisis peraturan perintah, diplomasi, cukai, pembebasan perdagangan, kerjasama serantau dan isu alam sekitar. Manakala bagi tingkah laku setiap ejen, setiap rumah seperti rumah tangga, perkhidmatan dan pemerintah digambarkan oleh sistem fungsi tidak linear. Alternatif yang diperoleh dalam senario yang berlainan memberi para pembuat dasar pandangan kuantitatif untuk perancangan ekonomi dan pembuatan dasar jangka panjang. Contohnya, Hudson dan Jorgenson 1975, arahan batu tidak disenaraikan secara berasingan tetapi digabungkan dalam sektor perlombongan lain. Itulah sebabnya sektor ini dianggap sebagai sektor tenaga dalam kajian ini. Setiap sektor dianggap mempunyai satu pengeluaran yang mewakilinya. Bahagian A untuk soalan yang ketiga iaitu data dan contoh yang dikutip. Sebilangan besar data yang digunakan adalah dari jadual I.O. Malaysia 2010, manakala data bukan tenaga seperti faktur cukai pendapatan, pembayaran bukan cukai dan pembayaran pekerjaan dikumpulkan dari buku panduan statistik dan buku tahunan Malaysia. Bagi pemisahan ini, rumah adalah berdasarkan maklumat dari kajian pendapatan isi rumah dan kemudahan asas Malaysia laporan 2019-2009 dan laporan Malaysia mengenai kajian pembelanjaan isu rumah 2009. Data yang berkaitan dengan tenaga seperti tenaga bekalan, penggunaan sektoral bahan bakar fosil, harga bahan bakar runcit di Malaysia diperoleh dari buku panduan perangkaan tenaga nasional Malaysia dan Malaysia Energy. Untuk faktor pelepasan yang digunakan dalam pengiraan ditetapkan mengikut IPCC 2006. Model ramalan bagi pelepasan dan analisis dasar Massachusetts Institute of Technology, model projek analisis perdagangan global GTAP, manakala keanjalan penggantian transformasi dan pengeluaran fungsi penggunaan oleh pelaburan ditetapkan oleh sesuai dengan fungsi tersebut. Itu yang merupakan data dan contoh yang dikutip. Okey, bagi bahagian A, hujah utama untuk menyiasat kesan ekonomi, sosial dan persekitaran dari pelbagai skema pembaharuan dari negara. Kedua, mengenal pasti sektor dan kumpulan pendapatan yang paling terdedah dan menilai potensi pampasan kepada isi rumah. Ini dibuktikan dengan cara
isi rumah dibahagikan pada 4 kumpulan mengikut pendapatan sehingga perbezaannya kesan pembaharuan subsidi bahan bakar pada kumpulan pendapatan yang berbeza dan dasar pemapasan yang mensasarkan golongan miskin dapat dianalisis. Subsidi petroleum yang menjadi topik utama sebagai kajian ini, subsidi gas asli yang diberikan oleh pembekal gas milik negara juga dianalisis dalam artikel ini. Oleh demikian, tetapan berbeza disimulasi untuk digunakan belanjawan yang disimpan atau peningkatan hasil cukai yang timbul dari pembaharuan subsidi. Ia juga dapat memberi pelbagai kemungkinan kesan kepada pembuat dasar bergantung kepada tingkah laku pemerintah sesebuah negara. Okey, bagi soalan yang terakhir iaitu bahagian A. Dalam bahagian A, pernyataan tesis. Kajian ini adalah secara kuantitatif mengkaji kesan membuang bahan bakar subsidi terhadap prestasi ekonomi Malaysia, kesejahteraan rumah tangga dan pelepasan karbon. Model CGE khas Malaysia dibina dengan pecahan isi rumah mengikut pendapatan yang dimasukkan untuk membolehkan anggaran kesan yang berbeza terhadap isi rumah. Okey, hasil simulasi menunjukkan bahawa penghapusan subsidi bahan bakar dapat meningkatkan kecekapan ekonomi dan memindahkan sumber daya ke sektor yang kurang berintensifkan tenaga faedah ekonomi dan kesejahteraan demi kepentingan ekonomi keuntungan. Semua subsidi bahan bakar harus dikeluarkan untuk memaksimumkan pertumbuhan KDNK. Penting bagi pemerintah untuk menyeimbangkan antara mengurangkan defisit belanjawan dan membekalkan lebih banyak pendidikan, penjagaan kesihatan dan perkhidmatan awam yang lain. Pemindahan kerajaan secara langsung adalah salah satu pilihan yang paling sesuai untuk Malaysia berdasarkan insentif yang keluar dari infrastruktur negara ini. Tetapi besarnya ruang lingkup dan liputan yang tepat, instrumen pelengkap lain memerlukan pertimbangan yang lebih mendalam dan perbincangan yang di luar simulasi dalam kajian ini. Okey, kita masuk ke bahagian B. Tegaskan apakah dasar subsidi bahan bakar di Malaysia menyebutkan lebih positif atau negatif externality. Okey, ini merupakan bahagian B. Soalan pertama, bukti balas hujah. Subsidi bahan bakar di Malaysia menyebabkan lebih kepada externality positif. Anda boleh rujuk jadual daripada perkembangan ekonomi, monetary dan kewangan pada tahun 2020. Externality tindakan pengeluar atau pengguna yang memberi kesan kepada pengeluar atau pengguna yang lain, tetapi ia tidak dimasukkan dalam harga pasaran. Ia merupakan kesan aktiviti pengeluaran dan penggunaan yang tidak digambarkan secara langsung dalam pasaran, merupakan sumber kepada kegagalan pasaran. Jika wujud externality, maka harga barangan tidak menggambarkan nilai sosial barangan firma, mungkin mengeluarkan lebih kurang daripada sepatutnya dan menjadikan pasaran tidak cekap. Okey, bahagian B, sambungan bagi yang di atas, bukti balas hujah. Wujud antara pengeluar dan pengeluar, antara pengguna dan pengguna, dan antara pengeluar dan dengan pengguna. Externality positif adalah tindakan satu pihak mendatangkan faedah kepada pihak yang lain. Contohnya, pembinaan taman permainan kanak-kanak. Manakala externality negatif, tindakan satu pihak menyediakan kos kepada pihak yang lain. Sepertinya contoh asap yang dilepaskan penghisap rokok. Okey, berdasarkan jadual di tepi ini, kita boleh lihat bahawa tahunan bagi setiap tahun meningkat walaupun dengan peratusan yang tidak berapa tinggi tetapi meningkat. Okey, bahagian B, hujah kepada bukti di atas. Externality yang seperti ini dimaksudkan adalah rakyat dalam negara akan mendapat harga bahan bakar yang lebih rendah apabila externality positif. Sekiranya externality negatif akan memberi kesan kepada harga minyak dan bahan bakar. Kualiti bahan bakar akan sentiasa terbaik. Ini kerana externality positif akan memberi nilai faedah kepada masyarakat seperti kualiti minyak, mempunyai grade harga. Ini akan menentukan kualiti berdasarkan harga, manakala sekiranya externality negatif, kualiti bahan bakar akan memberi kesan buruk kepada rakyat di mana kualiti dan harga tidak stabil. Strategi bahan bakar membantu meringankan beban rakyat. Ini adalah salah satu externality positif. Penjimatan ini amat bersesuaian dengan kos sara hidup yang semakin meningkat pada akhir. Okey, bahagian yang terakhir, bahagian B, saya mempertahankan hujah saya yang di atas. Ini mampu kita katakan mengapa subsidi minyak adalah externality yang positif. Buktinya, andaikan jarak perjalanan pergi balik pejabat adalah 50 km sehari dan 23 hari bekerja adalah 1.150 km sebulan. Untuk memudahkan penggunaan, kita gunakan 1,500 km sebulan. Kita andaikan jika kita mempunyai kenderaan 1,600 cc
yang agak tua dan yang tidak efisien penggunaan petrol sekiranya sekitar 10 km setiap liter. Bermakna kereta itu menggunakan sekitar 150 liter petrol sebulan. Pada harga RM2.88, pegawai itu membelanjakan 312 sebulan untuk petrolnya. Itu pada harga subsidi pukal sekarang. Apabila program subsidi petrol dilaksanakan, harga petrol RON95 diapungkan. Akan berlaku harga turun naik mengikut harga minyak mentah di pasaran. Tidak semestinya harga itu akan naik setiap minggu, ada kalanya naik turun. Kerajaan berjanji jika berlaku kenaikan ia akan mendadak dan tidak akan membebankan rakyat. Okey, untuk sambungan di atas, bahagian B bersama dengan ujar saya di atas. Jika selepas beberapa bulan pelaksanaan program subsidi petrol dan harga diapungkan, maka RON95 disenaraikan pada harga RM2.13. Maka pembelanjaan petrol bulanan itu hanyalah RM319.50. Apabila pembelanjaan tidak itu ditolak RM30, subsidi program subsidi petrol yang diterima daripada kerajaan, maka pembelanjaan bersih petrol adalah RM289.50, iaitu RM20.50 kurang daripada pembelanjaan petrol ketika harga subsidi pukal, iaitu RM2.08. Ini bermakna ada lebihan RM2.22.50 dan boleh saja dibelanjakan untuk keperluan keluarga atau dikumpul ke bulan depan. Jika harga pada paras itu berterusan untuk setahun, akan ada lebihan RM270 setahun. Begitu juga jika harga apungan RM2.18 dan RM2.23 liter. Pembelanjaan petrol akan dikurangkan antara RM7.50 hingga RM15 sebulan atau antara RM90 hingga RM180 setahun dengan subsidi program subsidi petrol RM230 sebulan, dan pastinya andaian sama boleh digunakan pembelanjaan keperluan keluarga. Pada masa kini, tentu kereta berteknologi, kita tengoklah teknologi kereta sekarang lebih efisien dalam penggunaan petrol yang melepasi 12 km per liter. Itu lebih menjimatkan penggunaan dengan pelaksanaan program subsidi petrol dapat mengurangkan pembelanjaan petrol mereka. Okey, setakat itu sahaja perbincangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.